Hai semua. Hari ini kita akan masuk topik 5, iaitu ungkapan algebra. Dalam ungkapan algebra, apa yang awak akan pelajari? Kita ada dua subtopik. Yang pertama adalah pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Yang kedua adalah ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Ada dua sahaja subtopik untuk chapter ungkapan algebra. Alright, sebelum kita pergi kepada lesson kita, cikgu bagi satu situasi. Ini situasi dia. Ada Encik Lim, Encik Azlan dan Puan Kavita. Diorang ni tengah berbincang lah, tengah bercakap. Encik Lim cakap, setiap bulan saya menderma sebanyak RM50 kepada Yayasan Kebajikan Negara. So kita tahu Encik Lim ni dia derma RM50 setiap bulan. Encik Azlan pula. Encik Azlan kata, setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama kepada YKN. So kita tak tahu jumlah dia berapa. Dia kata setiap bulan saya menderma sejumlah wang yang sama. Wang berapa banyak? Kita tak tahu. So Puan Kavita pula. Puan Kavita kata, wang derma saya kepada YKN pada setiap bulan bergantung kepada keuntungan yang diperoleh di kedai. So maknanya Puan Kavita ni dia derma bergantung kepada keuntungan dia. Kalau keuntungan dia banyak, mungkin dia derma banyak. Kalau keuntungan dia sikit, dia derma sikit. So daripada sini, conclusion yang kita boleh buat, kita tahu kata Encik Lim derma 50. Encik Azlan dengan Puan Kavita, kita tak tahu. So maknanya kita boleh katakan Encik Lim dah derma 50. Encik Azlan kita boleh wakilkan dengan RMX sebab kita tak tahu RM berapa. Awak boleh pilihlah X ke Y ke Z ke yang awak suka. So Encik Azlan menderma RMX dan Puan Kavita menderma RMY ringgit. Maknanya Y dan X adalah pemboleh ubah. Dia boleh berubah-ubah lah, maknanya X dengan Y sebab kita tak tahu nilai derma dia berapa kan. So X dan Y adalah pemboleh ubah. Kita pergi kepada pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Contoh 1. Wakilkan setiap pemboleh ubah berikut dengan huruf yang sesuai. Seterusnya, tentukan sama ada pemboleh ubah itu mempunyai nilai yang tetap atau nilai yang berubah. Berikan justifikasi anda. Untuk A, kadar kaedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. Kadar faedah setahun untuk simpanan tetap yang ditawarkan oleh sebuah bank. So, pemboleh ubah dia dekat A ni adalah kadar faedah. Sebab kadar faedah tu yang diberikan. Maknanya kadar faedah tu adalah pemboleh ubah. So kita wakilkan dengan huruf K. Kalau awak tak suka K, pilihlah huruf apa pun, tak ada masalah. So faedah setahun adalah K. Dan ini adalah pemboleh ubah yang tetap kerana untuk bank, untuk bank kadar faedah dia adalah tetap untuk setahun. Dia kata sini setahun, memang bank dia akan tetapkan kadar faedah dia tetap selama setahun. So kita boleh tulis sebagai pemboleh ubah mempunyai nilai yang tetap. B. Masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah setiap hari. So pemboleh ubah dekat sini adalah masa. Sebab masa tu, masa perjalanan adalah T. T untuk time. Kita nak tahu dia pemboleh ubah tetap ke pemboleh ubah yang mempunyai nilai yang berubah. Untuk T, pemboleh ubah mempunyai nilai yang berubah. Kenapa pemboleh ubah ni mempunyai nilai yang berubah? So kita cuba fikir, masa perjalanan Faizal dari rumah ke sekolah setiap hari. Setiap hari mungkin dia keluar lambat. Kalau keluar lambat tersangkut kat jam, so masa dia akan jadi panjang. Kalau tak jam, masa dia pendek. Maknanya pemboleh ubah kat sini adalah masa. So kita wakilkan T dan pemboleh itu adalah mempunyai nilai yang berubah. Kita pergi kepada situasi kedua.
Okey, suatu beg mengandungi X blok kayu. Okey, pada gambar ni, yang gambar ni adalah mempunyai X blok kayu. So, X blok kayu ni kita tak tahu ada berapa, 20 ke 30 ke 3 ke, kita tak tahu. So, kita boleh tulis sebagai, jumlah dia kita boleh tulis sebagai X. X sahaja sebab tak tahu berapa. Okey, suatu beg mempunyai X blok kayu. So, jumlah dia dalam ni adalah X sajalah sebab kita tak tahu berapa. Kita tengok situasi kedua. 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. Okey. 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg itu. So, dia akan jadi jawapan dia adalah X tambah 3. Okey, X ni yang original. Okey, 3 blok kayu ni kita masukkan ke dalam beg. So, dia akan jadi X tambah 3. Okey, nombor 3. 4 blok kayu, 4 blok kayu dikeluarkan daripada beg itu. Okey, ni beg. Okey, kita keluarkan 4 kayu. So, operasi dia akan jadi tolak. X tolak 4. Situasi keempat. Bilangan blok kayu di dalam beg itu dibahagikan sama rata kepada 2 orang murid. Okey, ini beg. Kita nak bagikan kepada 2 orang. Okey, lagi satu Ali. Okey, ini Abu. Okay, ini Ali. Contohlah kan. Okey, ini Abu. Okey, macam mana nak buat operasi dia? Okey, operasi dia akan jadi bahagi. Maknanya X ni bilangan blok dalam beg. Bilangan blok yang ada kat dalam beg ni lah. Kita nak bahagikan dengan Ali dan Abu. So, maknanya X bahagi 2. Okey, situasi 5. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Okey, 2 beg. Kalau gambar ni ada 2 beg. Ini pun X, ini pun X. So, kita boleh tulis sebagai 2X. Okey, nombor, salah. Ini adalah nombor 6. Okey, sorry, terlupa nak edit. Okey, 6. 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Okey, 2 beg masing-masing punyai X blok kayu ni, X and X. Manakala satu beg lain mengandungi Y blok kayu dan ditambah dengan 2 blok kayu. Okey, so kita ada X, ada Y, ada 2 blok kayu. Operasi dia jadi macam mana agak-agak? Okey, dia akan jadi 2X tambah Y tambah 2. 2X kenapa? Sebab kita ada 2 bags yang nilainya sama. Sebab X, sini X. Okey, so 2X. Y, maknanya nilai dia kita tak tahu berapa. Sebab tu dia letak pemboleh ubah yang lain. Kalau dia letak pemboleh ubah X juga, dia akan jadi 3X. Tapi sini adalah Y. So, dia akan jadi 2X tambah Y tambah 2. 2 ni adalah untuk blok kayu. Okay, faham? Kita pergi kepada contoh 2. Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji dan 8 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah wang yang dibayarnya. Okey, Yusri membeli 5 biji apple dengan harga X sen. Okey, macam mana nak buat operasi ni? Cik awak fikir, kalau contohlah X ni adalah 10 sen. Okey, maknanya kena buat operasi darab. Okey, so kita boleh tulis sebagai jumlah harga apple bersamaan dengan 5 darab X. Okey, sebab 5 biji apple dengan harga X sen. So, tak tahu berapa X sen tu berapa kan? So, 5 darab X. Jadi 5X. Sekarang kita pergi kepada oren. Okey, oren dia beli 8 biji oren dengan harga Y sen. So, 8 darab Y, dia akan jadi 8Y. Last, dia kata tulis satu ungkapan algebra bagi jumlah. Jumlah maknanya operasi tambah. Okey, kita boleh tulis sebagai 5X tambah 8Y. Okey, 5X tambah 8Y. Jawapan dia dekat situ saja. Nampak tu dah naik ingat tu. Kalau tak ingat lagi tak tahulah. Okey, dia dah nak ingat kat situ. 5X tambah 8Y tak boleh tambah. Okey, kenapa tak boleh tambah? Sebab pemboleh ubah dia tak sama. Okey, pemboleh ubah tak sama, tak boleh tambah. Okey, ingat. Contoh ni garam, ini gula. Garam dengan gula tak boleh tambah.
Okey, maknanya dia kekal macam tu sahaja. Okey, 5x tambah 8y. Bukannya jadi 13xy. Itu operasi darab ya. Tambah dengan tolak tak boleh. Kekalkan macam tu sahaja. Okey, kita pergi kepada latih diri. Okey, tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. Okey, A. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Okey, tolak 7 daripada suatu nombor X. So, dia akan jadi. Okey, sekejap kita pilih pen dulu. So, dia akan jadi A sama dengan X tolak 7. Okey, sebab tolak 7 daripada suatu nombor X. Untuk B, hasil tambah Y dan Z dibahagikan dengan 9. So, Y tambah Z per 9. Okey, untuk C, jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah dapat memuatkan 4 orang. Okey, maknanya satu kemah sama dengan dapat 4 orang. Okey, kalau X buah kemah, X buah kemah, kita tak tahu berapa buah kemah kan? So, dapatlah jawapannya adalah 4x. Okey, untuk D. Puan Nyo membeli M kilogram ikan kerisi yang berharga Rmp sekilogram dan N kg ikan cencaru yang berharga Rmq sekilogram. So, ada dua jenis ikan. Okey, ikan kerisi dan juga ikan cencaru. Okey, so macam mana kita nak buat? Berapakah jumlah bayaran? Jumlah bayaran maknanya total lah. Total ikan kerisi tambah dengan ikan cencaru. Ikan kerisi M. Okey, maknanya M, jisim dia darabkan dengan Rmp. Tambah dengan, okey, ikan cencaru N darab dengan Rmq. So, dia akan jadi, selalunya kita akan buang unit ni. Okey, apa-apa pun kalau perlu tulis algebra, kita buang unit. Okey, tapi untuk dia suruh tulis saja sebab ini soalan dia tulis saja. Jangan awak tak payah selesaikan lah. So, tinggalkan jawapan macam ini sahaja. Ataupun nak buat bracket pun tak ada masalah. Okey. Siap. Kita akan masuk next subtopic pada video seterusnya. Bye.